Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bix kita yang masih lagi bersama kami. Dan Alhamdulillah seperti yang kita berikan di awal tadi, kita ada satu segmen tazkirah yang mana ini berkenaan dengan tenangkan hatimu dengan mengingati Allah. Bersama dengan kita ya pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Nashid bin Supari, iaitu Pegawai Ugama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik. Kita dengan tajuk tazkirah kita pada hari ini ya, tenangkan hatimu dengan mengingati Allah. Jadi kita berikan mukadimah kepada Ustaz Muhammad Nashid untuk mengongsikannya. Alhamdulillah. Terima kasih Muammar dan Mahirah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'. Yang saya hormati Muammar dan Mahirah serta para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu pada pagi ini dalam segmen tazkirah yang mana insya-Allah pada pagi ini kita ni akan sama-sama membincangkan dan mengongsikan satu tajuk, iaitu seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Muammar tadi, tenangkan hatimu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak dapat menghitung banyaknya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketenangan jiwa adalah di antara nikmat yang sangat berharga yang mana ketenangan jiwa ni ia diidam-idamkan oleh setiap insan. Dia kira apa latar belakangnya. Sama ada yang muda ataupun tua, ya miskin ataupun kaya, bekerja dan sebagainya. Saya pasti Muammarah, Mahirah, semua orang mau ni nikmat ketenangan jiwa ni. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya bahawa ketenangan dan ketenteraman jiwa itu boleh diperolehi dengan cara berzikir. Apa maksud berzikir di sini adalah dengan cara mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra' ayat yang ke-28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya di sini iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Sebenarnya sudah menjadi lumrah dalam kehidupan kita ni sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia. Kadang-kadang hati kita ni Muammar, Mahirah, kadang-kadang sekejap kita ni gembira, sekejap kita ni sedih, sekejap kita ni marah. Macam-macam, kadang-kadang berubah-ubah. Jadi mari kita ni sama-sama muhasabah diri kita ni. Dalam seharian tu cuba tanya diri kita ni, berapa kali kita ni ingat Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita ni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, ataupun mungkin kita ni cuma ingat Allah Subhanahu wa taala tu sebagai contoh bila kita ni terdesak? Cuba kita ni bayangkan, selalunya kalau kita ni driving, mungkin Muammar, Mahirah pernah mengalami ni. Baru je start enjin kereta, sudah anda dapat di start. Flat battery ni orang kita ni. Selalunya kalau kita ni dapat di start enjin kereta tu, kita ni jalan saja. Kadang-kadang kita ni tanpa membaca bismillah. Sebab kita ni belum menghadapi waktu terdesak. Tapi bila start enjin, dia dapat di start by enjin itu, flat battery itu, baru tah astagfirullahalazim. Baru tak keluar bismillahnya dan sebagainya. Kadang-kadang bukan lagi bismillah tu Muammar, selawat keluar, doa keluar, istighfar keluar supaya mau di start bila terdesak. Ataupun paling simpel lagi, kalau sekiranya mungkin Muammar, Mahirah pernah mengalami apabila minyak kereta kita ni, Muammar motor kali ni minyak motor kita ni hampir empty. Padahal masih jauh lagi daripada stesen minyak itu. Cuba tadi bayangkan, kadang-kadang saya sendiri pun pernah mengalami sampai berdoa, ya Allah mudah-mudahan sampai ke stesen minyak. Jangan berhenti tengah jalanan ni, beri malu ni orang kata ni. Sekarang ada kawan-kawan melintas, apa ilallah kan dalam Assalamualaikum Ustaz, kita rupanya Allah beri malu rasanya. Kadang-kadang kita tu kadang-kadang kata nenek apabila terdesak baru tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya
Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni walaupun apapun keadaan kita ni, mungkin kita ni hidup masa tu senang kah, susah kah, miskin kah, kaya, anda kira muda kah, tua, bekerja dan bekerja, kita ni harus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perlu kita ni fahami sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan zikir ni. Jadi ya zikir ni sebenarnya bukan hanya terhad kepada berzikir seperti mana yang kita ni tahu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya, la ilaha illallah dan sebagainya. Jadi zikir itu ia bukan hanya setakat terhad kepada sana saja. Yang orang kata ni ucapan melalui lisan, bukan. Tapi zikir itu ia berupa perbuatan juga. Contohnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan cara sembahyang. Sembahyang pun zikir sebenarnya. Istighfar, berdoa pun dikira zikir juga sebenarnya. Baca Al-Quran pun dikira zikir sebenarnya. Cuba tadi tanya diri kita ni, muhasabah diri kita ni mengenai dengan membaca Al-Quran ni. Adakah kita ni membaca Al-Quran setiap hari? At least ada kawan saya, Muammar Mahira, ada kawan saya, ia konsisten membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran itu tidak pelang banyak. Kadang-kadang sehari itu 5 baris saja. 5 baris saja yang membaca, artinya kalau setiap 3 hari baru tak habis satu page, batah je tu. Bila orang bertanya, bila kan khatamnya ni? Tapi masalahnya, setahun itu ia tidak pernah tinggal membaca Al-Quran. Melainkan kalau saya sendiri dulu kan, kadang-kadang sehari membaca 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk. Baca rekod 10 juzuk sehari. Tapi esok lusa anda tetap mengaji. Bila ditanya, bila lagi kan mengaji? Tunggu tak ada mood nantinya. Tu. Jadi inilah di antara cara-cara kita ni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya kita ni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara sedar, ianya dapat membantu mengubah diri kita ni, dan alhamdulillah dapat membantu mengawal emosi, tekanan dan juga keresahan itu. Jadi tadi kita bercakap mengenai dengan apakah maksudnya tenangkan hati dengan mengingati Allah. Jadi apakah ni Ustaz Tia kelebihan bagi orang yang sentiasa mengingati Allah ni Ustaz? Masya-Allah. Terima kasih Puan Mahira. Berkenaan dengan soalan tadi, apakah dia kelebihan bagi orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu? Yang pertama adalah orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu, ia akan mendapat apa yang orang kata ni ketenteraman jiwa. Hatinya akan menjadi tenang. Jadi kalau sekiranya kita ni diuji apa-apa ujian pun dalam keadaan resah gelisah, hatta kalau kesenangan pun ada orang dah tenang ni. Pernah saya mendengar cerita, saya baca artikel daripada luar negara yang mana orang itu benar-benar kaya. Benar, kalau pasal duit jangan tercakap tu. Cukup banyak usen-usennya. Lepas tu rumahnya besar, keretanya mewah dan sebagainya. Tapi ia tidak mempunyai ketenangan jiwa tu Sebab apa? Ia rasa rumahnya ni katanya kena rumpak dia, tidak tenang. Tidur pun katanya tidak nyaman. Ini benar-benar kaya. Memang orangnya famous tu di sana. Ada negara jiran kita ni. Ia berjalan punya, setiap kali ia berjalan, apatah lagi kalau sekiranya ia berjalan itu membawa keluarganya. Tidak tenang hatinya. Jadi untuk mendapat ketenangan hati kita ni, banyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang tahajud, di luar sembahyang fardu ni. Kalau sembahyang fardu pasti sudah tu kita ni lakukan, wajib kita ni lakukan. Tapi kita ditambah lagi ketenangan supaya kita ni mendapat ketenangan yang lebih orang zok ni orang tadi, supaya dapat tadi menghayati ketenangan itu, tambah lagi sembahyang tahajud, sembahyang duha dan sebagainya, banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila ada orang bertanya tu hari tu, ada saya mendengar ceramahnya untuk mendapat ketenangan hati itunya, berzikirlah sampai 100 kali astagfirullah. Jadi orang itu pun katanya sudahnya aku cubanya berzikir astagfirullah 100 kalinya, daju tenangnya, malah makin tenang terpelang hatiku Jadi saya mendengarkan kata ustazah itu, katanya kalau sekiranya 100 kali tidak cukup, tambah lagi. Tambah sampai tenang jiwa kita ni. Itu di antaranya dapat mententeramkan jiwa kita ni apabila kita ni tidak tenang. Kemudian yang kedua adalah menjauhi daripada perangkap dan hasutan syaitan. Apabila kita ni selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni akan orang menjaga diri kita ni itu benar-benar daripada melakukan dosa. Sebagai contoh, cuba tamu Muammar Mahira. Adakah orang minum bir yang baca bismillah? Tuangnya bir arak, Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada? Mana ada? Pasal apa? Mana boleh digabungkan perbuatan dosa dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau yang memegang pun, ia akan ingat Allah terus betul. Allah haram joninya. Ataupun kalau sekiranya kita ni selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dengar saja bunyi azan, Allahu Akbar, dan nyaman rasanya. Tapi kalau orang itu kena hasut oleh syaitan, dengar bunyi azan, karang dulunya, karang tersembayangnya, tunggu 5 minit kan habis, kan masuk waktu barunya, baru tersembayang. Jadi hasilnya apa? Hasilnya sembayangnya indah
khusyuk, atau di antaranya yang ketiga adalah mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum. Apabila kita ni ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ingatkan kita ni. Sebab itu orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala ni, apa saja yang ia minta kepada Allah, sebagai sebagai contoh minta pertolongan, mungkin ditimpa kesusahan, apalagi masa ni kita ni mau marah, kita ni dilanda COVID-19. Betul. Ada di antara saudara kita ni di luar sana baru je membalik kereta bayar bulan tiba-tiba 3 bulan lepas itu diberhentikan bekerja. Ini musibah namanya ni, diberhentikan kerja, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati pun pasti sudah tenteram tu macam mana akan membayar kereta dan sebagainya. Ada orang buat loan dan sebagainya, tapi sudah diberhentikan kerja, sakit kepala Allah, macam mana ni membayar loan. Jadi di antara cara kita ni mententeramkan hati, balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah, demikian telah pun dikongsikan sedikit antara kelebihan kita ni bila kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Namun ustaz, tidak kita ni dapat nafikan. Kita ni dapat nafikan hatta kita ni sendiri bila kita ni melakukan ataupun melaksanakan tanggungjawab kita ni bersembahyang itu, ada saja yang boleh mengacau kita ni. Walhal bila relate-relate tu dah ada termimpi tapi bila sudah sembahyang tu Allahu Akbar, kucing kena bagi makan sudah. Pintu tadi tu kunci ke indah jadi Dia kusyuknya kita kusyuk jadi masalah yang dipikirkan. Walhal benda tu kita ni cuba sedaya upaya jangan dipikirkan kusyuk tapi tapi kan ada tapinya tu. Jadi macam mana ada saja saya Allah ada Akbar. saja tu. Ini insya-Allah ni bagaimana cara kita ni Muammarah Mahirah untuk kita ni mendapat kekhusyukan dalam sembahyang kita ni terutamanya. Ini cuma tips saja. Mungkin ada tips yang lebih baik lagi di luar sana. Yang pertama adalah ciri-ciri orang berjaya, ciri-ciri orang mukmin berjaya ada disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9 mengenai dengan sembahyang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Dan ayat yang ke-9 wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Maksudnya di sini sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu, yang berjaya itu iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Dan ayat nombor 9 dan orang-orang yang tetap memelihara sembahyang mereka. Jadi bagaimana cara kita ni mendapat kekhusyukan dalam sembahyang? Yang pertama adalah sembahyang di awal waktu. Awal waktu, pelihara waktu sembahyang kita ni. Dengar saja bunyi azan, sembahyang. Jangan di-delay lagi. Sebab kalau bayangkan Muammar tadi, seperti mana yang saya cakap tadi kenapa kita ni indah khusyuk? Di antaranya adalah kita ni sembahyang di hujung waktu. Berabot betulnya orang kita ni. Baru je angkat takbir, ya Allah tinggal berapa minit lagi ni. Itu baru tadi tu pasal kucing dan sebagainya. Dan lagi ceritanya kalau pebinian menyuruh, bang keluarkan ayam dari freezer tu. Saya mengangkat takbir baru tu, ya Allah baru mengeluarkan ayam lah. Kena marah ni kerana habis sembahyang. Banyak bini menunggu di siring tu. Menunggu marah habis bagi salam. Saya terbayangkan. Atau di antaranya sembahyang di awal waktu. Kemudian ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh kesabaran, dengan sabar dan sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sembahyang itu amat berat. Siapa cakap sembahyang itu ringan? Buktinya saja subuh. Berapa orang yang dapat sembahyang subuh on time benar-benar waktunya. Hatta selimut yang ringan itu pun kadang-kadang kita ni mampu mengangkat barat rasanya. Padahal ringan. Padahal balik di kedai tu semangat tu mengangkat dah. Allah. Bisa-bisa pakai troli carinya bakul lah. Muat jadi angkatnya dia Mas ya. Jadi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Jadi siapa orang yang khusyuk dalam sembahyangnya ni? Ayat seterusnya allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang itu yang khusyuk dalam sembahyangnya itu ia merasa bahawa ia melihat Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya. Jadi apabila kita ni sembahyang, kita ni merasakan dalam hati kita ni yang Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita ni, pasti kita ni akan merasa khusyuk. Macam mana boleh kita ni rasa khusyuk? Cuba tadi bayangkan, kalau sekiranya kita ni jumpa orang VVIP sebagai contoh, kena panggil, kita ni duduk di hadapan orang VVIP, orang penting, orang yang bukan berpangkat biasa-biasa. Adakah kita ni duduk di hadapannya sambil kita ni memain handphone? Mana ada kan? Semua orang takut teranah duduk karau lagi kali barangkali ya. Tapi kenapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan sekalian makhluk di bumi ini, kenapa pula hadapan Allah Subhanahu wa taala kita indah khusyuk? Mungkin disebabkan oleh di antaranya kita ni indah merasakan yang Allah itu ada di hadapan kita ni. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini tips yang kedua adalah
apabila kita ni merasakan ini adalah sembahyangku yang terakhir. Mana kita ni tahu kalau sekiranya ni zuhur kan, tadi dalam hati kita ni ni mungkin sembahyang kita ni yang terakhir ni. Mana kita ni tahu kan? Jadi cuba bayangkan mana tahu lepas sembahyang zuhur tu kita ni meninggal. Tapi apabila kita ni merasakan ini adalah sembahyangku yang terakhir, insya-Allah kita ni akan khusyuk. Dan yang seterusnya adalah amalkan sembahyang berjemaah. InsyaAllah kalau tadi sembahyang berjemaah, bukan saja kelebihannya kita dia mendapat 27 darjah pahalanya itu Muammarah, tapi kita ni akan mendapat apanya orang kekhusyukan dalam sembahyang berjemaah itu. Betul. Bayangkan kalau kita ni dah tahu ni pahala kita ni 27 atau adakah full 27 ataupun tidak. Kadang-kadang kita ni dah khusyuk, tapi bayangkan kekuatan berjemaah itu. Apabila dalam masjid itu at least 40 orang, bayangkan 39 orang ni Muammarah itu khusyuk pada sembahyangnya. Betul. Tapi ada salah seorang daripada 40 orang itu khusyuk, akan dikira khusyuk keseluruhan. Atau di antara kelebihan berjemaah. Dan tips yang terakhir sekali, kalau sekiranya bis kita pun sembahyang seorang diri. Selalunya apa ni Muammar, masalah sembahyang seorang diri ni? Lupa rakaat. Betul. Lurus Kadang Ustaz, Allahu Akbar baru mesti ada mengalami. Baru je berniat. Rakaat keberapa nanya? Ada rakaat ketiga. Selalunya rakaat ketiga ataupun keempat. Terutama sekali kalau tadi sembahyang fardu yang 4 rakaat atau. Betul. Rakaat ketiga ke rakaat keempat ni? 3 ke 4. Itu yang selalu kita ni alami apabila tadi sembahyang seorang diri. Jadi insya-Allah ni saya bagi tips sedikit saja. Cuma mana caranya supaya kita ni indah lupa rakaat. Kata rakan tempat saya bekerja dulu katanya, masanya Allahyarham sudah meninggal sudah, mudah-mudahan mendapat manfaatlah daripada ilmu yang diajarkannya ni. Katanya jangan lupanya. Tips di antara tips supaya kita tidak lupa rakaat, baca 4 qul katanya. Mula-mula baca qul ya ayyuhal kafirun. Selepas itu rakaat kedua qul huwallah, rakaat ketiga qul a'udzu birabbil falaq, rakaat yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Apabila kita ni ikutkan, kita ni baca 4 surah ni, insya-Allah kita ni akan lupa rakaat. Amalkan saja insya-Allah. Alhamdulillah ya, memang bermanfaat juga dengan tips yang telah dikongsikan. Jadi kita ada lebih kurang 3 minit saja lagi ni Ustaz. Jadi dengan masa yang berbahagia ni mungkin Tuan Ustaz mungkin dapat mengongsikan seperti yang dikatakan tadi, ada bermacam-macam jenis zikir yang boleh diamalkan dalam kehidupan kita ni seharian. Jadi di antara banyak-banyak zikir tersebut, mungkin apakah zikir yang paling afdal untuk diamalkan dan mungkin dapat terus disimpulkan untuk tajuk kita pada pagi ini. Terima kasih Puan Mahira. Sebenarnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian, terdapat banyak zikir yang boleh kita ni amalkan dalam kehidupan seharian kita ni ya. Dan setiap bacaan zikir itu ia ada mempunyai kelebihan ataupun fadilat-fadilatnya yang tersendiri. Namun seafdalnya zikir itu ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah dan doa yang paling mulia ialah alhamdulillah. Itu di antara zikir yang boleh kita ni amalkan, yang paling afdal sekali. Tapi kita ni rasa-rasanya memang tahu sudah ni. Selalu tadi baca tahlil kan, Muammarah, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selalu tu atau sudah beritahu kita ni bahawa cuma mungkin orang kita ni berapa tahu apa artinya di sana. Seafdal zikir-zikir itu adalah la ilaha illallah. Cuma sayangnya kita ni kalau sekiranya ada penghayatan ketika berzikir itu, ia tembaginya tu Muammar Mahirhan. Sambil berzikir kadang-kadang main handphone, sambil berzikir bercerita semua orang lain. Sebab ada penghayatan di sana. Sebab itu perlunya ada penghayatan. Kalau kita ni belajar daripada ahli fikir ulul albab, mungkin bukan Ahmad Albab Muammar, tu kalau cerita Piramli tu, mereka ni berzikir sambil melihat keindahan alam Allah Subhanahu wa taala, sambil melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kesimpulan, ini saya kesimpulkan saja, di antara cara kita ni, kalau sekiranya hati kita ni tentramkah, tidak tentramkah, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana cara kita ni berzikir itu? Yang pertama adalah lakukan sembahyang di awal waktu. Atau yang paling awal, lakukan sembahyang di awal waktu. Kemudian banyakkan berzikir, banyakkan berdoa. Jangan lupa berdoa. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ia indah ingau katanya kalau sekiranya doanya itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ia ingau benar-benar kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala indah memberikan hidayah lagi kepadanya untuk terus sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa kita ni sentiasa beristighfar, sentiasa melazimi taubat, dan jangan lupa kita ni untuk sentiasa membaca Al-Quran. Jadi insya-Allah kalau kita ni amalkan beberapa tips ini, insya-Allah kita ni akan sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Mungkin tadilah pun kita sama-sama kupas bersama tazkirah kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita iaitu Ustaz Muhammad Nasheed bin Supuri kerana
kerana mengongsikan tazkirah kita yang cukup menarik untuk kita ni sama-sama fikirkan bersama. Tenangkan hatimu dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini pastinya akan dapat kita ni hasilkan. Semua ini akan dapat kita ni cuba sebaik mungkin jika hati kita ni ikhlas dalam melaksanakannya, melakukannya. InsyaAllah akan hadirlah ketenangan di dalam hati kita ni. Tadi telah pun dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Nasir tadi, katanya kalau rasanya 100 kali berzikir itu belum lagi dapat, tambah lagi, top up lagi. Belum lagi dapat, top up lagi. InsyaAllah sampai kita ni dapat mencari ketenangan tersebut. Dan yang paling penting juga Ustaz ya, kita ni ikhlaskanlah dalam hati kita ni untuk menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Nasir bin Supuri, iaitu pegawai agama, dengan mengongsikan itu tenangkan hatimu dengan mengingati Allah. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang telah dikongsikan ini akan dapat kita ni akan memberikan manfaat ya kepada diri kita ni dan juga penonton kita di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.